Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang musannif kitab Munyatul Musalli Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmu-ilmunya untuk kehidupan dunia dan juga akhirat. Yang ke-12, yakni daripada tajuk pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang dan zikirnya. Kemudian bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah rahmat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita dah bincang panjang sebenarnya dan kita diberitahu oleh pengarang kitab betapa dalam semayang ni, apa saja dalam semayang ni, setiap saat dan ketika dalam semayang ni semuanya ada kebajikan, ada kebaikan. Sama ada bersifat amalan hati, khusyuk, hadir hati, ikhlas dan seumpamanya, maupun yang merupakan dalam bentuk qauli, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang berupa ayat Quran, yang berupa zikir, berupa tasbih, tahmid, takbir, doa dan seumpamanya. Dan begitulah juga yang bersifat fa'li, yakni perbuatan. Rukuk, sujud dan seumpamanya. Jadi semua tu dalam tempoh kita semayang, semuanya membawa kebaikan dan kebajikan. Dan kebajikan yang paling besar, kebaikan yang paling besar dalam setiap perlakuan semayang, bacaan semayang ni ialah pahala itu sendiri. Pahala. Sebab pahala ni dia perkara gaib. Perkara yang kita ni tak nampak, tapi kita imani, kita percaya. Kenapa kita percaya? Sebab berita tentang pahala ni datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Beritanya datang daripada Nabi. Maka kita percayalah, kita beriman. Maka di antara bacaan ataupun ucapan yang banyak kebajikannya, banyak kebaikan dan pahalanya, besar ganjarannya ialah selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ni dalam bahasa Melayu kita ni asal daripada perkataan solat, solat, sod, lam, alif, ta, marbuta. Solat. Itu asal perkataannya. Dari segi bahasa, solat ni maknanya doa. Solat ni makna doa. Sebab itulah di zaman jahiliyah sebenarnya, sebelum datang Nabi SAW, di zaman jahiliyah di Mekah tu, sebenarnya orang Arab Mekah ni dia solat. Ada perkataan solat mereka gunakan. Dan mereka solat adalah kepada Allah juga. Sebab kafir Quraisy ni dia percaya Allah. Sebab perkataan Allah ni, perkataan Allah adalah perkataan yang diajar di dalam milah Nabi Ibrahim AS. Yang ini agama Nabi Ibrahim AS. Agama Nabi Ibrahim ni ialah agama Islam juga lah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maka kafir Quraisy,
Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpamanya, mereka berdoa juga. Mereka berdoa dan menggunakan istilah salat. Menggunakan istilah salat. Mereka salat kepada Allah, minta kepada Allah yang mereka namakan sebagai Tuhan Kaabah. Sebab itulah amalan-amalan seperti tawaf, haji, berkhatan, bagi orang lelaki berkhatan, berdoa, ni semua mereka buat. Sebab itulah mereka yakin bahawa agama mereka tu agama datuk nenek moyang yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu keyakinan mereka lah. Cuma mereka ni masalah besarnya ialah mereka menyengutukan Allah. Itu dia. Itu yang masalah besarnya. Mereka percaya bahawa mereka kena sembah juga. Mereka kena puja patung-patung, berhala-berhala. Bukan kerana mereka yakin bahawa berhala-berhala ni berkuasa. Contohnya, mereka tak yakin bahawa berhala-berhala ni yang cipta langit, cipta bumi, yang cipta, yang beri rezeki dan sebagainya. Mereka tak percaya. Mereka percaya Tuhan Allah juga yang jadikan alam dan sebagainya. Tapi mereka menjadikan berhala-berhala ni mereka sembah dan mereka puja. Tujuan dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran tentang ayat ni, tentang perkara ni. Bila mana mereka ni menyembah berhala, Lata, Uzza dan seumpamanya, mereka mengatakan liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka sembah ni kerana nak takarub kepada Allah Taala sedekat-dekatnya. Ini yang menjadi kepercayaan mereka. Dari sudut penciptaan langit bumi ni, dia percaya bahawa Allah Ta'ala lah yang mencipta. Tapi dari sudut sebagai perantara mereka untuk supaya doa dan permintaan mereka ni dimakbulkan, itu yang mereka menyembah, memuja berhala-berhala. Itu yang berlaku. Sebab itulah mereka solat tapi dalam pengertian doa. Hatta dalam peperangan Badar sekalipun, kita lihat dalam sejarah bagaimana sebelum berlakunya perang Badar ni, Abu Jahal diriwayatkan berdoa dengan menyebut nama Allah. Minta Allah Ta'ala membinasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan solat. Perkataan solat. Namun bila Islam datang dan kita, Nabi diturunkan perintah supaya bersembahyang, solat 5 waktu. Maka istilah solat ni telah menjadi satu istilah, satu term dalam satu terminologi dalam ibadah sebagai yang kita belajar ni lah, sebagai beberapa ucapan dan beberapa perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan juga diakhiri dengan salam. Ini datang istilah ataupun term solat dalam Islam sendiri, maknanya memansuhkan apa saja ibadat-ibadat yang sebelumnya. Jadi oleh kerana itulah kafir Quraisy ni digelar sebagai musyrikin Quraisy. Musyrik maknanya orang yang menyengutukan Allah. Baik. Jadi pada perkataan solat ni lah, solat ni perkataan singular ataupun mufrad. Maka bila dijadikan dalam bentuk plural ataupun jamak, jadilah solawat. Solawat. Masuk lidah Melayu jadi selawat. Itu je. Masuk lidah Melayu jadi selawat. Baik. Jadi solat ataupun salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbincangan kita pada hari ini, ianya mempunyai kelebihan, mempunyai ganjaran, mempunyai kebaikan yang sangat besar. Sebab itulah dalam semayang, selawat ni dia ada 2 hukumnya. Selawat atas Nabi ada 2 hukum. Di dalam tahiyat ataupun tasyahud awal, maka dia dihukumkan sunat dihukumkan sebagai sunat ba'ad lah, bersama-sama dengan tasyahud awal. Tetapi dalam tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir, selawat atas Nabi
menjadi rukun. Dia menjadi rukun. Dan dia termasuk dalam rukun qauli. Rukun qauli. Maknanya rukun yang mesti disebut, mesti dibaca dengan mendengar suaranya. Disebut rukun qauli ni ialah maknanya kena disebut, dilafazkan dan didengar suaranya. Itu syaratlah rukun qauli. Dan sekurang-kurangnya lafaz selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Tengok perkataan tu. Allahumma tu maknanya ya Allah. Betul lah, selawat ni sebenarnya doa kan. Ini bentuk doa ni. Allahumma ya Allah salli. Salli. Apa makna salli? Salli maknanya kurniakanlah. Kurniakanlah rahmat. Maknanya salli ni, situlah sebenarnya yang membawa masuk selawat. Kerana selawat yang datang daripada pihak Allah Ta'ala dinamakan sebagai rahmat. Dalam Quran kan ada sebut, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Ta'ala dia berselawat atas Nabi. Jadi Allah Ta'ala berselawat atas Nabi ni apa maksud dia? Maksudnya Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya. Menurunkan rahmatnya ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatuhu, dan juga malaikat-malaikatnya pun berselawat atas Nabi. Jadi selawat yang datang daripada pihak malaikat tidak dinamakan sebagai rahmat, tetapi dinamakan sebagai istighfar. Ya, malaikat beristighfar kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa nama ni, Allah Ta'ala ni dia bukan sekadar berselawat ke atas Nabi, dia juga berselawat ke atas orang-orang yang beriman. Ada dalam Quran, apa nama ni, ulaika ala salawatim minallah. Salawatim minallah. Mereka ada, orang-orang beriman ni adalah apa namanya, mendapat selawat daripada Allah Ta'ala. Maksudnya mendapat rahmat daripada Allah. Kena faham ke tu selawat ni. Dan kita juga manusia, orang kita ni manusia, hamba-hamba Allah, selawat atas Nabi maknanya kita berdoa. Tengok tu dalam lafaz tu kan, Allahumma salli, kita berdoa kepada Allah. Jadi selawat kalau datang daripada kita ni, yang kita selawat atas Nabi ni, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam-macam selawat kita buat kan. Semua tu adalah merupakan merupakan doa kita. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala turunkan rahmatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Sebab itulah selawat ni bila kita ucap, ia merupakan doa, maka doa tu akan dimakbulkan oleh Allah. Sebab itulah kita biasa dengar kan orang kata selawat ni apa pun, macam mana pun kita selawat, ia akan sampai pada Nabi sebab apa nama ni, dia kita doa pada Allah. Kita minta pada Allah supaya beri rahmat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Cuma kadang-kadang timbul pula persoalan sekarang ni. Ada statement-statement yang kadang-kadang bab selawat ni kita jadi keliru juga. Contohnya, apa nama ni, ada orang kata kalau selawat ni tak ada riak dalam selawat. Maknanya sampai ada mengatakan nak selawat ni kena riak. Kalau nak selawat ni kena riak. Tapi pernah dengar lah statement begini kan. Jadi macam mana kita nak faham benda tu? Selawat ni kena riak. Sebab bila kita kata bila selawat ni kena riak, kataan kena riak tu macam satu perintah kan. Kalau tak riak tak jadi. Kalau tak riak tak jadi, tak boleh selawat. Tak diterima selawat seolah-olah begitu. Maka statement ini sebenarnya mengelirukan. Mengelirukan. Ataupun ada orang mengatakan bahawa bila selawat ni tak ada riak dalam selawat. Maksudnya kalau selawat kita riak pun tak apa. Jadi statement-statement yang mengelirukan sebenarnya. Mengelirukan. Sebab bila kita berselawat tu tentang selawat tu sampai pada Nabi tu tak ada pertikaian. Selawat yang kita selawat tu sampai pada Nabi. Sebab apa yang akan memakbulkan selawat tu, memakbulkan selawat tu, Allahumma salli ala Muhammad, ialah Allah Ta'ala. Itu tak ada keraguan lah. Tak ada orang kata no apa ni,
no problem, tak ada apa-apa, sebab benda itu Allah Ta'ala yang akan makbulkan. Menyampaikan rahmat dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perbuatan mengucapkan selawat tu, itu kita yang buat. Kita yang buat. Maka dia termasuk dalam perbuatan ataupun amalan. Kat situ bila sebut amalan, amal saleh ni dia mesti ada, dia termasuk dah dalam perkara apa namanya yang dinilai, yang akan dinilai dia punya niat. Dalam bab niat ni pula adanya soal ikhlas tak ikhlas. Kan? Ikhlas tak ikhlas. Contohlah macam orang selawat. Ada orang selawat. Sebab Abi biasa jumpa orang macam ni. Dia selawat banyak kan, ribu-ribu, ratus ribu dan sebagainya. Dia tunjukkan gambar dia punya digital tasbih tu. Dia tunjuk gambar digital tasbih tu, dia ambil gambar tunjuk apa bilangan sekarang ni selawat dah 100,000 tuan-tuan. Tunjuk dalam grup WhatsApp dan seumpama kan. Jadi itu dah satu benda lain tu. Yang selawat tadi Allah Ta'ala terima untuk Nabi itu satu hal lain. Tapi perbuatan berselawat dan perbuatan menunjuk tu kan itu kan ada riak. Itu kena faham, ada perbezaan. Jadi maknanya bila timbul statement tadi, kena riak dalam selawat memang ia amat mengelirukan. Dan ada juga pandangan-pandangan yang bagi Abi ghulu lah. Ghulu ni makna melampau. Melampau. Contohnya, ada statement-statement yang mengatakan kita selawat dia. Tak payah lain dah. Sebab bila selawat ni kita akan dapat syafaat Nabi. Kita akan, mana Nabi akan syafaat kita ke akhirat. Maka tak payah lain lah dia kata. Sampai ada yang mengatakan tak payah mengaji, tak payah belajar, tak payah menuntut ilmu. Ada yang katakan tak payah baca Quran. Ada yang macam-macam lah statement-statement ni. Sejak Abi jadi imam ni kan, imam kat masjid. Jumpa suasana ni. Maka dia hanya menganjurkan selawat dia, selawat. Seolah-olah selawat ni jadi satu perjuangan lah. Seolah selawat ni satu perjuangan. Sebenarnya selawat ni satu amal fardi je, amal individu. Kita secara individu kita nak berselawat. Itu je. Taklah menjadi satu perjuangan. Kalaulah selawat ni segala-galanya, maka perintah selawatnya akan turun di Mekah. Daripada awal lagi. Turun wahyu lagi dah kena selawat. Tapi kita lihat tak ada. Di Mekah sebenarnya tak ada orang kata, tak kelihatan pun orang kata kalau perjuangan memperbanyakkan selawatnya, tak ada. Ayat yang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu ayat turun di Madinah. Di Madinah bukan di Mekah. Jadi maknanya kalau dah sampai tahap seluruhnya berselawat ni kan jadi satu perjuangan, maka tak tepat lah. Bukan kata salah tapi tak tepat. Sebab Islam ni banyak lagi perkara-perkara yang fundamental, perkara-perkara yang prinsipal yang wajib diperjuangkan. Yang lebih wajib diperjuangkan. Bahkan dari segi hukum, di luar daripada selawat, semayang ni, di luar daripada tahiyat akhir, selawat ni hukumnya sunat dia. Berselawat ni hukumnya sunat. Yang wajib bila ni? Rukun qauli dalam semayang. Iaitu dalam tasyahud akhir. Itu rukun qauli. Allahumma salli ala Muhammad. Dan timbul juga persoalan, boleh tak dalam dalam semayang ni, dalam tasyahud akhir kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini pun satu perkara yang khilaf di kalangan ulama. Ada yang berpandangan dalam semayang tak payah tambahlah Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana Nabi ajar kita dalam semayang Allahumma salli ala Muhammad, maka kita bacalah Allahumma salli ala Muhammad. Tapi di luar semayang tak ada masalah lah. Nak tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ke, Allahumma ala Habibina Muhammad ke, Allahumma salli ala Nabiyina Muhammad ke, Allahumma salli ala Rasulina Muhammad. Tambah dah tak ada apa-apa. Itu hanya merupakan sana. Sana ni makna puji-pujian. Puji-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walau bagaimanapun ada juga di kalangan ulama yang berpandangan dalam semayang pun boleh tambah. Boleh tambah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh tambah tanpa mencacatkan apa-apa pun. Jadi maknanya benda tu tak jadi, orang kata tak jadi problem besar lah. Nak tambah pun boleh, tak nak tambah pun tak boleh. Yang masalahnya bila tak tahu ataupun sekadar dengan ceramah sana sini, benda ni dijadikan orang kata bahan untuk perbincangan tanpa ilmu, maka jadi rosak lah. Apa-apa pun sebenarnya bila perbincangan tu tanpa ilmu, maka dia akan jadi rosak. Orang yang berbincang, orang yang berjidal, berdebat dan sebagainya, bila mana berdasarkan ilmu, maka tak ada masalah. Apa yang akan timbul ialah orang kata percambahan pandangan, percambahan pendapat dan sebagainya yang sangat baik. Tapi kalaulah perdebatan, perbincangan, polemik dan sebagainya yang tanpa ilmu dalam soal agama ni, dia akan menimbulkan fitnah. Kenapa? Dia akan menimbulkan perpecahan, permusuhan dan kebencian. Itu kena hati-hatilah. Jadi al-maklum bahawa berselawat atas Nabi SAW ni banyak kelebihannya. Terlalu banyak. Sebab dia merupakan link kita lah. Link hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW ketika kita masih hidup lagi. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW dia dah meninggal dunia, dia dah wafat, tapi selawat yang kita ucapkan, yang kita doakan ni, dia akan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah hubungan kita dengan dia. Hubungan kita sebagai umat dia, mudah-mudahan di pada masyar nanti, itulah yang akan menjadi pengenalan kita kepada Nabi sebagai umat dia, dan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dia syafaat ni pun macam berkat juga. Kan orang kita kan suka ambil berkat kan. Ulama datang, dia pun datang ambil berkat je. Semata-mata ambil berkat je. Ilmu tak nak dengar. Orang alim tu berceramah, kuliah tak nak dengar. Tapi datang ambil berkat je. Ini jadi pahaman yang salah juga di kalangan orang kita ni. Dia anggap berkat ni macam duit lah. Kita jumpa orang alim ni, ambil duit daripada dia, balik. Itu salah sebenarnya. Ini pandangan yang salah. Berkat ni bukan macam itu kan. Kita akan bincang nanti dalam tajuk seterusnya. Dalam bab karamah bagi orang semayang. Jadi syafaat Nabi ni pun dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Man zallazi yashfa'u indahu. Macam mana surah ayat kursi tu kan. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni kan. Tak ada siapa yang boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma itulah kita usaha kita untuk dapat syafaat ni, kita berselawat. Bukan sekadar selawat dalam sembahyang yang fardu dan yang rukun dalam tahiyat akhir ni, tapi selawat-selawat yang di luar sembahyang. Contohnya kita berselawat selepas azan. Adab bila dengar azan ni adalah kita jawab azan. Itu adab yang pertama, adab jawab azan. Yang kedua, bila habis azan kita doa dengan doa biasa kita dengar tu lah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah hingga akhir tu kan. Dan adab yang ketiga ialah kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada riwayat daripada hadis tentang bagaimana Nabi sebut selawat lepas azan ni memang akan mendapat syafaat dia. Itu akan dapat syafaat dia. Ini jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita tinggalkan. Betullah kita sebagai ahli jemaah ni kan, kita ingat apa yang disebut oleh Syahid Hasan Banna kan. Maknanya bila dengar azan ni kena bersegera. Bersegera untuk mengerjakan sembahyang. Maknanya permulaannya apa? Permulaannya ialah dengan menjawab azan. Itu adabnya. Kemudian berdoa. Dan yang ketiga berselawat. Dan yang keempat bangun untuk sembahyang lah. Jangan jangan buang masa lagi. Ini adab, ini akhlak yang mesti ditanam dalam diri kita sebagai sebagai pribadi Muslim yang sejati dah. Baik, yang ke-13 daripada kebajikan yang ada di dalam sembahyang. Kemudian daripada selawat tu dalam tahiyat akhir ni, berdoa untuk diri sendiri.
dan juga sekalian orang yang beriman. Ini antara tahiyat akhir sehinggalah salam. Di antara tahiyat akhir dengan salam tu kita berdoa. Ini Habib dah sebut beberapa kali mungkin dalam kuliah-kuliah yang lepas. Maknanya kita kena berdoa. Di antaranya doa-doa yang Nabi ajar yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Doa yang Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal. Iaitu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, supaya aku dapat berzikir, dapat bersyukur dan juga dapat memperelokkan ibadah aku. Kita minta tolong pada Allah. Ini yang perkara yang kita kena buat lah. Sebab nak berzikir pun sebenarnya bukan benda senang. Sebut zikir senang, tapi nak mengamalkan zikir. Sehingga zikir ni jadi satu kelaziman dalam hidup kita. Ketika bekerja ke, ketika belajar ke, ketika apa pun, nak dapat zikir tu. Bukan senang. Itulah juga dengan bersyukur pada Allah. Manusia sering ingat nikmat, tapi dia sering lalai daripada siapa si pemberi nikmat. Kita lah macam kita dapat duit. Dapat duit ke, dapat bonus ke, dapat untung duit masuk akaun kan. Dapat 100,000 dalam akaun. Dapat 100,000 dalam akaun. Kita gembira kan. Gembira dapat duit, nikmat. Masa itulah kita berasa Allah sebut Alhamdulillah kan. Tapi lepas tu, ramai manusia akan lupa tentang siapa yang beri nikmat. Sebab itulah bukan senang nak bersyukur pada Allah. Dan yang ketiga ialah memperelokkan ibadah. Ini pun susah juga sebab ramai manusia merasakan amalan dan ibadah aja dah sempurna. Dulu kecil-kecil dah sekolah agama, dulu sekolah menengah pun dah sekolah agama, rasa dah okey lah amalan ni, maka tak terfikir nak memperelokkan amalan. Maka ini satu sikap yang tak baik juga. Maka doalah dalam sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu. Yang kedua, berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, sabbis qalbi. Ya Allah, ya Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Sabbis qalbi ala dinik. Ini pun doa yang Nabi ajar juga. Dia disebut sebagai doa yang kedua paling banyak Nabi berdoa. Doa yang paling banyak Nabi berdoa ialah doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kita baca itulah. Tapi doa yang kedua yang Nabi sering doa ialah doa ni, ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik. Dan yang ketiga ialah doa minta perlindungan daripada 4 perkara. Apa dia? Minta berlindung daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Satu. Yang kedua, daripada azab neraka. Wa azabin nar. Dan yang ketiga, daripada fitnah hidup dan mati. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Supaya kita berjayalah melalui fitnah kan dunia ni. Hidup dan mati ni. Dan yang terakhir, wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Minta perlindungan daripada fitnah Dajjal. Dajjal akhir zaman ni memang kita takkan dapat lawan dia. Percayalah. Kalau ada orang bercita-cita nak lawan Dajjal, itu tak kena sebenarnya. Kita takkan mampu lawan Dajjal. Dajjal takkan mampu. Sebab Dajjal ni sangat licik, cerdik. Dia sangat cerdik dan sangat penipu. Itu dia. Akhir zaman akan berlaku kebururan yang besar. Tak cukup makan. Susah dapat makan. Sehingga manusia kelaparan, kebururan, dan ketika itulah Dajjal akan menzahirkan diri dia dengan makanan. Maka dia boleh umpan manusia dengan sebuku roti je. Ini disebut dalam hadis. Dengan sebuku roti saja manusia akan ikut Dajjal. Walaupun manusia itu orang Islam, orang Melayu dan sebagainya kan. Bila Dajjal datang ni kan, tak tahu lah macam mana rupa Dajjal dia datang. Dia keluar dekat WhatsApp ke, dia keluar dekat Facebook, tak tahu lah macam mana rupa dia kan. Tapi ketika itulah manusia akan ditipu dengan makanan.
Sekarang ni pun dah mula tanda-tanda kan. Semua dah naik harga. Bila naik harga je barang ada. Masa tak naik harga, barang tak ada. Ayam tak ada, telur tak ada, minyak tak ada. Istihar je naik harga, lambat-lambat kat pasaran kan. Ini semua orang kata mainan Dajjal lah. Mainan Dajjal. Tak Dajjal yang sebenar pun Dajjal-Dajjal yang ada kat dunia ni. Banyak Dajjal sebenarnya. Baik. Jadi maknanya kita minta doa. Jangan kita lupa. Juga doa untuk orang-orang yang beriman keseluruhannya. Betul lah kita baca dengan, elok-eloknya kita baca dengan itulah, dengan lafaz kami lah. Lafaz kami. Allahumma a'inna. Allahumma a'inna fatustabbis qulubana. Kemudian doa Allahumma inna na'udzubika min dengan lafaz nun, nahnu, kami. Itu sebagai doa untuk orang beriman semualah, bukan untuk diri kita seorang. Baik, yang ke-14 daripada perkara-perkara kebajikan dalam sembahyang ni ialah kemudian memberi salam ke kanan dan ke kiri sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Dengan lafaz Assalamualaikum. Wahai saudara aku, kamu akan sejahtera daripada kejahatan dan pengkhianatan aku apabila aku keluar daripada tempat sembahyang ni. Maknanya salam ni kan, dia bermaksud kesejahteraan lah. Sebab tu dah Islam ni agama kesejahteraan. Islam tu agama kesejahteraan. Dan orang Islam yang disebut sebagai Muslim, Muslim ialah orang yang orang lain daripada dia selamat, selamat daripada kejahatan lidah dan tangan dia. Itu dalam hadis menyebut orang yang dikatakan Muslim ini ialah al-muslimu man salima muslimun min yadihi wa lisanihi. Seorang yang dikatakan Muslim, Islam tu ialah orang lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangan. Maknanya dia tak buat jahat pada orang lah. Senang je pandangan ni kan. Pandangan cukup mudah. Nabi ajar benda cukup mudah. Orang Islam yang sempurna ni ialah orang yang dia tidak menyusahkan orang. Dia tidak menyebabkan kerosakan ataupun kebinasaan pada orang lain. Lidah dia tak jahat, tangan dia pun tak jahat. Maka orang lain pun tak dapat rasalah kejahatan lidah dan tangan dia. Inilah namanya orang Muslim. Ini namanya orang Muslim. Maknanya kalau kita ni, dalam hidup kita ni, lidah kita ni lidah yang jahat, mulut kita orang kata mulut longkang kan, itu maknanya bukan orang Islam. Bukan orang Islam yang sempurna. Sebab itulah kan ada dalam hadis cerita tentang orang tanya Nabi tentang seorang perempuan yang bangun malam, sembahyang malam, tahajud, banyak berpuasa siang hari, tapi lidah dia jahat kepada jiran tetangga dia. Lidah dia jahat, maki, cerca, fitnah dan seumpamanya. Maka orang begini, Nabi kata masuk neraka. Masuk neraka, wala'iyazbillah. Jadi bila kita beri salam ni, Assalamualaikum, memang kenalah. Salam ni sejahtera. Islam tu sejahtera. Orang Islam pun orang yang sejahtera. Ini doa yang sangat besar manfaat dia kepada kita itu sendiri. Maka ini habis 14 perkara yang antara yang disebut oleh musannif, ada kebaikan yang besar, kebajikan yang banyak, pahala yang besar, pahala yang banyak, yang boleh kesan pada kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Orang yang banyak pahala kat dunia ni, jiwa dia tenang lah. Orang yang banyak pahala kat dunia, jiwa dia akan tenang. Sebab apa? Sebab pahala ni benda yang baik. Benda yang baik inilah dalam hati manusia dia akan memberikan ketenangan. Manakala benda yang jahat, dosa contohnya, itu yang menyebabkan hati kita tak tenang. Hati gundah gelana, resah, gelisah kan. Tak tenang. Antara punca besarnya ialah kerana dosa. Maka bila kita sembahyang, banyak janji-janji Allah dalam sembahyang ni menghapuskan dosa. Yang dikatakan kafarah dosa. Dosa ni dia akan hilang dengan dua perkara. Satu pertama dengan taubat, dan juga dengan istighfar. Kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita. Itu dosa akan delete, dihapuskan. Yang kedua, dosa juga akan dihapuskan dengan kafarah. Kafarah ni maknanya
orang kata tebusan lah, sebagai satu tebusan. Maknanya kalau kita buat satu perkara ni, maknanya Allah Ta'ala akan hilangkan dosa ni. Contoh bila kita semayang tu satu kafarah, menghapuskan dosa. Contohnya bersedekah. Bersedekah tu maknanya dapat pahala dan juga menghapuskan dosa. Contoh, banyak lagi lah perkara yang dikatakan kafaratu az-zunub. Kafaratu az-zunub, maknanya penghapusan dosa. Sehingga ujian-ujian yang kita lalui dalam hidup ni pun merupakan kafarah. Diuji dengan dengan kegagalan, diuji dengan kemiskinan, kita diuji dengan isteri, kita diuji dengan suami, kita diuji dengan anak-anak, kita diuji dengan rakan-rakan, kita diuji dengan nikmat, kita diuji dengan perintah dan larangan. Ujian-ujian ni kalau kita lalui dan kita berjaya, semuanya jadi kafarah dosa-dosa kita. Sehingga pernah orang tanya Nabi SAW, maknanya sampai bila nak kena uji ni kan? Sampai bila nak kena uji ni kan? Sebab macam baru ni ada juga orang tanya Nabi, ujian Allah tak ni bertubi-tubi dia kena. Macam-macam, sejak sakit, sekejap papak sakit, sekejap tu, macam-macam. Bertubi-tubi. Dia tanya, apakah dengan tu dia akan kena uji lagi? Dah teruklah kena uji ni. Apakah akan kena uji lagi? Memang orang beriman ni akan diuji dengan harta dia, dengan anak dia, dengan isteri dia, dengan kawan dia, dengan hidup macam-macam. Sehinggalah ketika mati, dia tak ada dosa lagi dah. Maka dia mati dalam keadaan bersih dosa dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang yang akan diperolehi oleh kita kalaulah kita melalui ujian Allah Ta'ala dengan sabar dan juga dengan redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, dan ketahui olehmu hai talib al-ilmi, wahai penuntut ilmu, bahawasanya mensedikitkan makan, maknanya mengurangkan makanlah. Sebelum ni kita dah lihat betapa kekenyangan yang bersangatan tu memang banyak kebinasaan. Banyak kebinasaan kalaulah bersangatan kenyang. Dan juga kita telah lihat betapa adanya faedah kebaikan kalaulah berlapar. Berlapar ni ada kelebihan ni. Ya. Eloklah, maknanya kalau kita ni mendidik diri kita ni dengan rasa lapar. Kerana rasa lapar ni dia akan lebih mengajar kita tentang keinsafan. Insaf, supaya kita sedar tentang nikmat, tentang susah payah orang lain dan sebagainya. Jadi untuk mencapai dapat rasa lapar ni kena adalah mensedikitkan makan. Sama ada cara berpuasa atau seumpamanya lah. Baik, ada 3 pangkat orang yang mensedikitkan makan. Macam mana caranya kita nak ajar diri kita supaya makan tak banyak sangat kan? Sehingga kekenyangan. 3 pangkat. Pertama, pangkat as-siddiqin. As-siddiqin ni pangkat orang-orang yang siddiq, orang yang sentiasa, yang sangat membenarkan. Yang sangat membenarkan keimanan itu sendiri. Tak ada langsung rasa ragu, rasa sesak dada terhadap agama dan sebagainya. Maknanya dia betul-betul siddiq, membenarkan. Iaitu menyimpankan atas kadar yang memelihara badannya daripada binasa. Maknanya dia makan dengan makanan setiap hari ini dengan tujuannya supaya badan dia tak binasa. Tak mudarat maknanya. Tak jadi mudarat pada badan dia. Sebab orang yang tak makan ni kan, kalau tak makan langsung kan dia ada mudarat. Maknanya bila
Katakanlah orang yang tak nak makan ataupun dia tak dapat makan ya, kerana dalam hutan ke dan tengah padang pasir dan sebagainya, dia akan dia boleh bertahan dalam tempoh masa tertentu. Kemudian badan tu akan mula rosak. Organ-organ akan rosak dan sebagainya. Jadi orang siddiq ni dia makan untuk supaya badan dia tak jadi rosak. Maknanya keperluan badannya mesti dipenuhi. Dan apakah dia memelihara badan daripada binasa ni? Iaitu qadar, maknanya dia ambil makanan pada qadar, pada sukatan yang ditakuti, yang dibimbangi. Dengan sebab kurang daripada qadar tersebut, makanan tu akan binasalah akal atau mensebabkan mati. Maknanya dia makan tu sebab nak mengelakkan daripada mati ataupun mudarat, rosak organ ke, rosak apa sebagainya sehingga membinasakan badan dia. Ini orang siddiq. Maknanya dia takkan makan berlebihan. Dia takkan makan orang kata berlebihan, dia takkan makan orang kata bermewah-mewahan, tak ada. Dia makan orang kata untuk dapat tenaga, dapat untuk selamatkan badannya daripada binasa. Ini siddiqin. Memanglah susah tapi dalam sejarah Islam ni memang ada ramai orang-orang seperti inilah. Kita lihat dalam zaman Nabi pun dah ada orang seperti Abu Hurairah, Abu Zar, Abu Darda, Khabbab bin Arad dan seumpamanya yang mereka disebut sebagai golongan sufah. Mereka golongan sufah ni maknanya mereka tak ada pekerjaan, miskin sangat, mereka maknanya makan apa yang bila diberi makan oleh orang Islam. Golongan sufah ni. Maknanya dia makan juga tapi makan untuk orang kata untuk tubuh dia tak jadi binasa. Satu. Yang kedua, yang satu ni mungkin kita jauh lah. Jauh kita ni. Takkan sampai tahap tu kan. Yang kedua, yang ni pangkat yang kedua bahawa terpada. Terpada maknanya memadalah. Memadalah untuk terpada dengan setengah cupak tiap-tiap hari. Dan iaitu setengah cupak tiap-tiap hari itu memenuhi sepertiga perut. Memenuhi sepertiga perut. Apa makna setengah cupak? Satu cupak ni berapa? Satu cupak maknanya kalau satu gantang 4 cupak. Ini kiraan dulu dulu zaman habis sekolah dulu ada lagi masa habis sekolah menengah. Habis sekolah menengah tahun 80-an. 81 hingga 87 81 81 pula. 77 sampai 81. Masa tu masih lagi guna kiraan cupak gantang dan sebagainya. Bayangkan. Tahun tu. Satu gantang ialah 4 cupak. Okey, satu gantang 4 cupak. 4 cupak ni satu gantang. Satu gantang ni kalau di-convert kepada kilo, lebih kurang 3.6 kilo. Satu gantang lebih kurang 3.6 kilo. Jadi, kalau dah makan, kita ambil mudah lah, kita ambil 4 kilo lah kan. 4 kilo lah untuk satu gantang tu ambil 4 kilo. Maknanya kalau satu hari makan setengah cupak maknanya, bayanglah tu. Berapa sangat yang ada kan? Setengah cupak. Maknanya kalau satu gantang 4 kilo, 4 kilo, maknanya kalau setengah cupak maknanya setengah cupak. Setengah kilo. Setengah kilo lah. Mudah cakap setengah kilo. Setengah kilo ni berapa cawan kalau masak nasi? Orang bujang biasa masak nasi kan? Dia kalau satu gantang tu dalam 12 tin susu tu. Tak, kita ambil kalau tadi setengah kilo beras tu, setengah kilo beras tu makna berapa cawan? Lebih kurang 4 cawan kot. 3-4 cawan lah. Ambil mudah 3-4 cawan. Maknanya sekali masak tu kalau makan tengah hari 2 cawan, malam makan 2 cawan. 2 cawan beras. Bila masak jadi nasi lah. Itu qadar orang kata yang kedua ni. Maksudnya boleh buat kan. Habis kat rumah ni pun dengan Umi biasa makan satu hari
dua cawan je, 2 cawan beras. 2 cawan beras tu masak jadi nasi kan. Itulah makan tengah hari, makan malam. Berdua tu. Makan berdua. Datuk tua ni makan tak banyak kan. Tu dia. Makan berdua. Ini pakan yang kedua lah untuk mudah faham lah. Mudah faham Dan yang di atas yang demikian itulah memperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan jamaah daripada sahabat kerana adalah makanan mereka itu segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Tak apalah, kira sendirilah. Siapa nak kira lah kan. Cuma habis mudahnya, maknanya tadi kita ambil sehari kita makan empat ni lah. Apa nama ni? Kita makan 4 cawan. 4 cawan beras. 2 kali masak. Maknanya 2 tengah hari, 2 malam. Ini pada orang yang nak latih diri lah untuk mensedikitkan makan. Itu je. Jadi bila kita makan cara ni, kita takkan makan kata bertambah sampai 3-4 kali kan. Kita latih diri kita makan, orang kata makan yang tujuan untuk mendapat tenaga daripada makan kita. Baik. Yang ketiga, bahawa memada secupak tiap-tiap hari. Secupak tiap-tiap hari. Tadi setengah cupak. Macam mana fikir tadi? 1 kilo 1 hari. 1 kilo 1 hari. 1 kilo 1 hari. Betul dah. Dia kurang ambil mudah kan, senang kira kan. 1 kilo 1 hari. Mana kita kalau kita ni makan nasi 1 kilo, 1 kilo boleh tahan dan juga banyak ni kan. Tiap-tiap hari untuk buat masak tengah hari, masak malam kan. Dan apabila melebihi akan yang demikian itu, lebih daripada secupak sehari ni, maka ia bersekutu akan orang kebanyakan. Jadilah dia orang awam, bukanlah orang yang mensedikitkan makan. Kalau makan lebih sekilo lah. Apa nama ni? Ini yang jenis makan apa? Sarapan pagi kena apa? Nasi dagang, nasi kerabu kan. Nasi kerabu je dah sepinggan. Sepinggan penuh kan. Tengah hari nasi belauk lah. Nasi belauk makan tambah 2 pinggan pula kan. Makan malam pun sama. Makan nasi goreng Pattaya lah. Jadi makan nasi. Maknanya tu dah makanan cara orang awam lah. Tak ada, orang kata tak ada mujahadah untuk nak dapatkan kelebihan berlapar. Kelebihan berlapar. Jadi bila tak dapat kelebihan berlapar, banyaklah benda-benda faedah lapar ni yang dia tak dapat. Dan masuk di dalam membanyakkan makanan. Kalau lebih daripada 1 kilo sehari ni termasuk orang yang banyak makan lah. Itu orang biasa lah kan. Macam kita lah, kita orang biasa kan. Kita bukan orang luar biasa kan. Itu dia. Baik. Jadi ini dia punya apa nama ni? Dia punya modul dia. Modul dia. Bahasa budak universiti kan modul dia. Itu dia. Itu yang kalau kita tengok modul dalam tamrin lagi syadid gila kan. Makan nasi dengan garam lah, makan nasi dengan pasir lah. Itu lagi modul apa ni lagi syadid gila kan. Tapi masa tamrin je lah. Lepas tu tak ada dah. Balik tamrin ni qada balik. Dia qada balik kan. Adapun menyedikitkan makan dengan ditilik kepada masa. Dari sudut masa. Maka iaitu 3 pangkat juga. 3 pangkat juga. Yang lebih tingginya bahawa lapar ia 3 hari. 3 hari rasa lapar. 3 hari atau lebih nak dapatkan rasa. Artinya tiap-tiap 3 hari atau lebih 3 hari sekali makan. Itu dah. Ini berdasarkan masa lah. Berdasarkan masa. Itulah kita orang Melayu, kita Malaysia ni memang takkan dapat buat ni lah. Sebab apa? Kita ni setiap hari 6 kali makan. Sarapan lain. Sarapan pukul 8, pukul 7 kan. Pukul 10 dah minum pagi. Sarapan lain, minum pagi lain. Lepas tu lunch lagi. Lepas tu tea time lagi. Lepas tu dinner lagi. Lepas tu supper kan. Maknanya memang out lah kita. Out kita. Kita ni tak masuklah golongan yang suka berlapar ni. Maka sungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia 6 hari. Sayyidina Abu Bakar. Kita pun tahu Sayyidina Abu Bakar dalam
peristiwa perang Tabuk, dia wakafkan, dia sedekahkan, dia infakkan seluruh harta. Ini sebabnya Sayyidina Abu Bakar boleh buat benda ni. Dia membiasakan diri dengan lapar. Sebab lapar ni kita dah bincang banyak sangat kelebihan. Bila lapar ni dapat rasa manis ibadah. Bila lapar ni otak pun jadi cerdik. Bila lapar ni boleh melemahkan nafsu supaya tak kuat. Macam-macam lagi. Maka orang yang Sayyidina Abu Bakar ni memang layak lah. Sebab apa dia jadi, keimanan Abu Bakar ni tak ada siapa yang boleh tanding. Sebab dia orang yang pertama masuk Islam selepas daripada Khadijah Al-Khuwailid. Maka yang kita ni orang kata downline dia lah. Downline dia. Maknanya semua orang Islam ni selepas Sayyidina Abu Bakar ni memang ada sentuhan daripada Sayyidina Abu Bakar. Itulah dia mendapat gelar As-Siddiq yang sangat membenarkan. Dan ada pun yang pertengahannya bahawa makan ia seorang itu pada tiap-tiap 2 hari sekali dan lebih. 2 hari sekali lah. 2 hari boleh makan. Dan yang lebih rendah bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali. Macam kita lah kan, tiap-tiap hari makan sekali. Tapi sekali rap lah. Kita makan sekali rap kan, daripada pagi sampai ke malam kan. Maksud sekali ni dia sekali je makan. Maknanya kalau dia makan sarapan, yang lain tak makan dah. Tunggu sarapan esok pula. Ini paling rendah makan orang yang dikatakan nak dapatkan faedah ataupun fadilat berlapar. Ada pun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari. Contohnya makan tengah hari dengan makan malam. Baguslah, lunch and dinner kan. Lebih makan 2 kali itu pun lunch and dinner, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali. Maka tak dapatlah dia faedah berlapar. Ini orang biasa lah. Macam kita lah, kita orang biasa. Adakah kita berdosa? Tak berdosa. Tak berdosa. Bukanlah kita buat maksiat. Bukan makna makan ni maksiat, tak. Tapi ini kita bahas dari sudut kelebihan-kelebihan. Siapa yang nak buat dapatlah kelebihan. Siapa yang tak buat tak dapat kelebihan. Maknanya bila tak buat dia tak dapat kelebihan. Bila buat dapat kelebihan, maka kelebihan itulah menjadikan peribadi dia lebih baik, lebih cantik peribadi dia, akhlak dia, ibadat dan sebagainya. Mana ada kesan dan faedah daripada kelakuan berlapar. Tapi bagi kita yang tak masuk di kalangan golongan yang dikatakan berlapar ni, maka kita akan jalani hidup macam biasa juga, makan macam biasa, tapi kita yang penting kita usahakan jugalah supaya kita tak terjerumus dengan kejahatan nafsu itu sendiri. Sebab bila kita ni makan kita tak berlapar ni, maka nafsu akan lebih kuat untuk mendorong kita buat perkara-perkara yang tidak baik. Jadi itu cabaran yang besar, maka mujahadah kita pun lebih besar lagi. Dan adalah ia meninggalkan kelebihan berlapar. Itu saja. Dia tak dapat kelebihan berlapar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Habis tentang syarhut ta'am. Sebab bahasan kita tentang kebinasaan disebabkan kerana loba. Loba ni maknanya kita punya nafsu makan tu orang kata bersangatan. Dan di situ banyak keburukan yang timbul. Kita dah bincang panjang dah tentang syarhut ta'am. Maka kita masuk bab yang kedua pada menyatakan sangat loba pula atas berkata-kata. Nafsu yang ada pada hati kita, pada lapis luar hati kita tu, menyebabkan kita ni orang kata loba sangat nak berkata-kata, nak cakap je. Cakap. Kalau cakap benda-benda baik, cakap berdasarkan ilmu tak apa lagi. Ini cakap benda-benda tak baik dan berdasarkan kejahilan. Maka itu boleh membawa kepada dosa. Baik, kalau musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya loba atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela, yang wajib atas kita menjauhkannya. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim.